minta jawapan. Janganlah semua diam ni. Okay, latar belakang NNMTB. Kalau kamu tak boleh print, okay, tak boleh buat, lepas tu apa cara kita boleh buat latihan ni? Takkanlah tak ada latihan kan? Terpaksalah kamu jawab di sini. Suruh jawab, kamu tak nak buka mulut. Tak nak buka mulut, lepas tu tak nak type. So sekarang kita tengok soalannya. Kita tengok sampailah pukul 10.15. Okey. Ini Jos Mariani ni ialah siapa? Oh, Vanessa. Okey. So, unit pentadbiran NNMTB bersifat longgar. Bersifat longgar kerana tidak ditadbir. Tidak ditadbir sebagai satu unit pentadbiran yang apa? Okey, yang tunggal. Okey. So saya masukkan boxnya di sini. Bersifat longgar. Okey, bersifat longgar. Lepas tu pentadbiran yang tunggal. Okey, kemudian yang kedua. Tidak ada apa? Tidak ada apa khas bagi mewujudkan gabungan ini. Perjanjian. Okey, good. Tidak ada perjanjian. Okey, tak ada perjanjian pun. Okey, untuk mewujudkan gabungan ini, sebaliknya dia lebih bersifat apa pentadbiran NNMTB dengan NNMB? Bersifat apa? Okey, bersifat membezakan. Okey, bersifat membezakan. Okey, membezakan. Okey, negeri ini terletak di bawah kawalan siapa? Yang juga merupakan Gubernur NNS. Yang ni jawapannya panjang sikit. Mula dengan Pesuruhjaya. Pesuruhjaya Tinggi. Okey, Pesuruhjaya Tinggi NNMB. Okey. Pesuruhjaya Tinggi NNMB. Okey, kemudian yang keempat. Apa di NNMTB mempunyai kuasa lebih besar daripada kuasa raja di NNMB? Siapa? Siapa mempunyai kuasa lebih besar? Okey, jawapannya ialah raja. Macam saya belajar dengan Vanessa, 2 orang saja. Yang lain semua tak tahu pergi mana dah. Okey, kemudian yang kelima. Kelima-lima buah negeri ini tetap kedudukannya sebagai negeri Melayu pemerintahan apa yang bebas? Okey, beraja. Okey, beraja. Okey, beraja yang bebas dan mempunyai kuasa. Okey, mempunyai kuasa autonomi. Okey. Right. Usaha British untuk menggabungkan kedua-dua sistem pentadbiran menemui kegagalan kerana adanya tentangan daripada
Raja Melayu dari mana? Okay, NNMTB. Okay, tentangan raja daripada NNMTB. Kedua-dua sistem pentadbiran apa sehingga Perang Dunia Kedua? Berterusan. Berterusan. Iyalah berterusan je. Okay, jawapannya ialah berbeza. Berbeza ataupun berasingan. Okay. Berbeza ataupun berasingan sehinggalah Perang Dunia Kedua. So dia maksudnya kedua-dua sistem pentadbiran ini maksudnya ialah NNMB dan NNMTB. Okay. Dia adalah berbeza sehinggalah Perang Dunia Kedua. Selepas Perang Dunia Kedua apa terjadi? Selepas Perang Dunia Kedua apa terjadi? Tahu ke tak tahu? Okay, selepas Perang Dunia Kedua, okay, semua kuasa asing mereka perlu mengembalikan negeri yang mereka jajah itu kepada negeri yang apa? Mereka kena lepaskan semua tanah jajahan selepas Perang Dunia Kedua. Okay. So semua dia berakhir sampai Perang Dunia Kedua. Okay, apa-apa jajahan pun semua dia kena lepaskan. So ini ialah latar belakang. Okay, ini latar belakang. Okay. Okay, next. Okay, so yang latihan untuk yang di sini, okay, latihan untuk yang ni, lengkapkan raja di bawah, yang ini. Nanti saya akan snap gambar, okay, saya akan letak dalam grup. Okay, kalau ada masa kamu buatlah yang ini. Ya, semua ini kamu boleh dapat jawapan daripada sini. Jawapan semua ada di sini. Okay, rajin-rajinlah kamu belajar. Nanti balik sekolah kamu terus ujian, terus pemeriksaan tengah tahun, matilah. Okay, lepas tu kita tengok soalan seterusnya. Okay, ini tentang kedudukan raja dan pembesar Melayu dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Okay, ini tentang kedudukan raja dan pembesar, betul atau salah? Okay, kita tengok jawapan. Okay, yang pertama, kedudukan Sultan kekal sebagai ketua negeri dalam pentadbiran negeri-negeri Melayu tak bersekutu. Betul ke salah? Salah. Sultan kekal sebagai kenapa boleh salah? Kan? Oh, tengok ni. Ni. Sultan kekal sebagai puncak kuasa dalam pentadbiran negeri. Okey. So jawapan untuk A ini adalah betul. Ya, untuk A ialah betul. Okey, kemudian B. Adakah dia punya tu betul-betul? Ini betul. Okey, Sultan masih berkuasa dalam hal-hal yang berkaitan dengan agama Islam dan adat istiadat Melayu. Betul ke salah? Ini pun betul. Okay.
Sultan berperanan sebagai ketua hakim. Betul ke salah? Okey. Salah ya. Sultan bukan ketua hakim. Ini salah. Okey. Kedudukan pembesar mengalami perubahan kerana nama jawatan turut berubah untuk mencerminkan ciri-ciri pentadbiran barat. Betul ke salah? Kedudukan pembesar ada mengalami perubahan ke? Okey. So untuk D ini ialah salah. Okey. Kemudian cukai yang dikutip oleh pembesar diserahkan kepada British. Betul ke salah? Okey. Cukai dikutip beri kepada British tu betul ke salah? Jawapannya ialah salah. Kenapa salah? Sebab cukai tidak dikutip oleh pembesar. Kan? Pembesar tidak ada kuasa mengutip cukai. So itu yang dia salah. Salah di depan ni. Bukan dikutip oleh pembesar. Okay? Alright. Okay, kemudian kita tengok yang bawah. Okay, jelaskan ciri-ciri sistem pentadbiran tradisional. Okay. Masih ingat ke apakah sistem pentadbiran tradisional? Cuba ingatkan apa yang ada dalam yang mereka masih kekalkan. Okey, undang-undang. Kalau kamu dalam ujian kamu tulis undang-undang sahaja memang salah. You kena, saya faham undang-undang itu apa, tapi you kena bagi dia punya ayat yang lebih lengkap. Ya, undang-undang ini contohnya undang-undang tubuh kerajaan dikekalkan. Okey. Macam ni. Okey? You tak boleh tulis undang-undang sahaja. Undang-undang apa? Kan? So you kena tulis macam ni. Undang-undang tubuh kerajaan dikekalkan. Macam ini betul. Okey, yang kedua. Negeri ini turut mempunyai sistem perkhidmatan awamnya sendiri. Okey? Boleh. Okey. Okey. Mempunyai sistem perkhidmatan awam tersendiri. So you kasih shortkan dia punya jawapan. Okay, mempunyai sistem perkhidmatan awam tersendiri. Dan okay, yang ketiga ialah apa? Apa lagi yang dikekalkan? Bagaimana dengan pembesar Melayu? Okay. Pembesar Melayu, okay, menerajui sistem pentadbiran negeri. Okay. Next. Pinjam. Saya bagi satu keyword, pinjam. Pinjam apa? Nah, ini jawapan panjang sikit. Apa yang mereka pinjam? Pinjam pegawai. Dari mana?
Meminjam pegawai dari mana? Daripada meminjam pegawai daripada NNMB dan juga NNS. Okay. So dia punya ayat ialah British membantu melalui peminjaman pegawai daripada Perkhidmatan Awam NNMB dan NNS. Ya. So British membantu. Ya, dia membantu macam mana dia meminjam pegawai daripada NNMB, NNS, dia pinjam kepada NNMTB. Menerajui itu maksudnya mereka masih lagi berkuasa dalam sistem pentadbiran negeri. Masih lagi di top lagi. Selepas Sultan ialah Pembesar Melayu. So mereka masih lagi di atas. Maksudnya macam tu, menerajui, masih lagi di depan. Okey. Dan yang kelima tentang pegawai Kedah. Pegawai Melayu Kedah. Ini boleh kasih copy paste kah? Okey. Semua jawatan dalam perkhidmatan awam diisi oleh pegawai Melayu Kedah. Ini ialah perjanjian dengan Kedah lah. Jadi siapakah orang-orang itu, rasanya mungkin objektif dia akan tanya. Ya, yang 5 orang menteri besar tu, mungkin objektif boleh tanyalah. Kalau struktur dia tidak akan tanya. Dia tidak akan suruh kamu hafal nama-nama orang yang panjang gila tu. No point kita ingat nama mereka pun. Ya, tak penting. Okay, right. So ini done. Ini ialah ciri-ciri. Okay, so ini make it simple lah. Ini sudah di-cutkan. Okay, lepas tu last. Kita tengok yang sebelah sini. Okay, ini jelaskan kesan pentadbiran NNMB terhadap pengelaran birokrasi barat. Pasukan apa diwujudkan? Ini sangat senang. Pasukan polis. Okay, polis telah diwujudkan. Lepas tu, mahkamah apa diperkenalkan? Ya, mahkamah sivil. Okay. Urusan pentadbiran negeri mengamalkan cara apa? Okay, ikut cara orang barat lah. Okay. Kemudian, apa baru diperkenalkan di setiap negeri? Okay. Jabatan-jabatan. Okay. Jabatan-jabatan baru diperkenalkan. Okay. Siapa dilantik sebagai pegawai pentadbiran kerajaan?
Siapa dilantik? Okey, pegawai British. Okay. Siapakah yang menentukan dasar pentadbiran negeri sehingga mengurangkan kuasa sultan? Okay, ini ialah penasihat British. Okay, alright. So inilah yang kita belajar hari ini. Okay, apa yang kamu sudah isi kat sini, okay, sudah jawab di sini betul salah, jelaskan ciri-ciri. Okay, semua ini penting. Okay, semua yang dibuat di sini adalah penting. Yang ini kamu nanti saya akan postkan dalam WhatsApp group. Okay. Kamu nak semua ini ke yang hari ini kamu buat semua 2 helai. Sini ada 2 helai kertas. Kalau kamu nak 2 helai ini saya postkan 2 helai. Kalau kamu nak ini sahaja saya bagi ini saja. Okay, saya akan postkan 2 helai kertas ini. Okay. So kalau kamu tak boleh print out, kamu boleh rujuk sinilah. Okay, nota macam mana? Nota nak cikgu snap gambar juga ke? Patut ni dah mau dia. Sekali dengan nota ya. Okay, so nanti saya akan sekali dengan nota. Okay, sekali dengan nota. So semuanya ada 4 helai. Pages. Ya, semua ada 4 helai. Saya akan masukkan dalam group. So kalau ada masa kamu nak rujuk ke, nak buat latihan ke, kamu boleh tengoklah. Okay, kalau kamu tak boleh. Right. Okay, boleh Intan, boleh. Okay, so done untuk sejarah. Okay, so untuk minggu depan saya nak buat satu ujian. Okay, saya nak buat satu ujian minggu depan. So tolong baca bab 4. Ya, bab 4 tolong baca. Okay, lepas tu saya mungkin ada satu soalan esei. Okay, cara macam mana saya buat ujian nanti kamu tengok geografi. Ya, bab 4 sahaja. Okay, bab 4 sahaja. Okay, so ingatlah jangan lupa. Okay, so saya beralih pergi kepada geografi. Ya. Tutup ini. Okey, tolong keluarkan kertas dan pen dan kertas. Ya, bab 4 saja. Okey, untuk hari ini ujian adalah ujian geografi bab 5. Okey, ujian geografi bab 5 tentang hidupan-hidupan. Okey. So kalau untuk siapa yang sudah lupa tu, saya kasih nampak balik nota. Kenapa tak nak? Okey, tengok sekejap nota ni. Okey, kita sudah belajar hidupan liar di Malaysia. Hidupan-hidupan ini. Lepas tu cara pemakanan carnivore, herbivore, omnivore semua ni. Okey, haiwan-haiwan. Ini ialah 5.1. Haiwan apa yang ada engkan, helang, orang-utan, gajah, badak Sumatera, tapir, banyu, memerang, harimau. Okay, next. Kepentingan hidupan liar. Dia ada 3 kepentingan. Yang pertama, keseimbangan ekosistem. Yang kedua, ekopelancongan. Yang ketiga, ialah pendidikan. Itu ialah kepentingan hidupan liar. Okay. Kalau dalam ekopelancongan, kita boleh berinteraksi
melihat berinteraksi dengan hidupan liar. Kemudian, mendidik masyarakat tentang pentingnya memelihara hidupan liar. Yang ketiga ialah peluang pekerjaan. Okey, peluang pekerjaan. Dalam pendidikan ini, dia boleh buat R&D, melestarikan alam sekitar, mengekal dan melindungi biodiversity, mendapat pengetahuan baru dan kerjaya dalam bidang profesional. Okey, kegiatan manusia yang mengancam hidupan liar, okey, kegiatan pembalakan, pertanian, pengangkutan dan perhubungan, pembinaan empangan, pengkuarian dan pemburuan haram dan penyeludupan haiwan eksotik. Okay, ini kita semua sudah belajar minggu lepas. Okay, usaha-usaha dia yang pertama ialah undang-undang. Okay, undang-undang, kempen kesedaran. Lepas tu ada banyak pusat konservasi dan taman negara. Lepas tu buat research, penyelidikan dan pembangunan. Okay, ini ialah dia punya sambungan tadi tu. Okay, penilaian EIA. Okay, lepas tu pendidikan alam sekitar dan mewartakan hutan simpan. Okay, ini yang kita sudah belajar minggu lepas. Ya, sudah habis part 5 tu. Ini yang latihan. Latihan ni sudah buat ke belum? Sudah kan? Latihan ni sudah buat ke? Tolong bagi respon, sudah buat belum? Belum ah. Ayo. Okey. Tak apa. Belum. Nanti saya snapkan gambar. Ini sebagai kerja kamu. Sebab ini soalan-soalan ni kamu kena selalu buat soalan macam ni, soalan struktur. Dia mesti ada soalan yang bergambar. Ya. Sebab dulu masa kita pergi kursus tu, orang tu dia bagi tahu kalau kita membina soalan sendiri pun, soalan struktur ni dia mesti mau letak gambar. Kalau tak ada gambar, dia kena ada jadual, kena ada gambar ke, jadual ke, carta ke macam tu. Baru dia punya soalan. Ya, jadi kamu kena biasakan dengan soalan struktur. Okey? Nanti saya akan bagi kamu sebagai kerja. Siapa yang rajin buat itu buatlah. Siapa yang malas tu apa saya boleh buat, tak boleh buat apa. Itu usaha kamu kan. Nanti saya akan masukkan ini dalam tu. Okey. Sekarang sediakan pen dan pensel. Pen dan pensel. Kertas dan pen. Okey, tolong tulis jawapan kamu ke dalam kertas. Ya, jangan tulis jawapan di dalam grup chat sini, jangan tulis jawapan sendiri, tak payah bersuara. Okey, kita tengok kepada soalan yang pertama. Boleh nampak? Boleh nampak ke? Besar macam ni? Boleh ya? Kalau tak ada respon, semua boleh. Okey, soalan yang pertama. Antara yang berikut, yang mana kehidupan liar di Malaysia? Okey, tulis jawapan kamu. Soalan 1. Hidupan liar di Malaysia, jirafah, singa, ular sawah, beruang matahari. Mana satu jawapan? Dot itu saya nak tunjuk saja, ini yang spotlight, ini spotlight. Okey, sudah. Soalan yang kedua. Okey. Keseimbangan ekosistem, pendidikan alam sekitar. Satu lagi ialah apa? Ini ialah kepentingan hidupan liar, dia ada 3 sahaja. Okey, so X itu ialah apa?
ekor pelancongan, pemburuan, sumber makanan ataupun sumber bulu dan kulit. Semua kena buatlah. Nanti saya mau tahu markah. Nanti kalau tak, nanti perjumpaan ibu bapa nanti, nanti mak kamu tanya, ada buat ujian ke? Saya mau tengok markah ujian, baru saya ada bukti kamu ada buat ujian. Okey, ini soalan 2 sudah. Okey, soalan yang ketiga. Okey. Bagaimanakah kepentingan hidupan liar dalam gambar membantu dalam pembangunan negara? Okey. Ini ialah apa? Gambar ini ialah apa? Kepentingan kan salah satu. Okay. Bagaimana dia membangun pembangunan negara? Membantu. Okey, tengok pilih jawapan. Okey, sudah? Okey. Saya pergi soalan yang keempat. Okey, kenapa kerajaan berusaha memelihara dan melindungi hidupan liar? Kenapa kerajaan berusaha memelihara dan melindungi hidupan liar? Okey, kalau 4 sudah, yang kelima. Apakah faktor yang mempengaruhi kerajaan mengambil langkah untuk melindungi hidupan liar? Kenapa nak melindungi hidupan liar? Okey. Yang keenam, apakah kesan aktiviti di bawah? Kesan pembalakan, peladangan, membina empangan, kesannya ialah apa?